Paling kurang 3 malam, paling bagus 7 malam, paling hebat lagi aku kita buat 40 malam. Isu tahlil boleh atau tak boleh dah banyak sangat diperdebatkan. Cuma isu tahlil ni adalah masih lagi khilafiyah. Bila kita khilafiyah ni, orang yang tak buat, dia boleh dengan pendapat dia tak buat, tapi dia tak bolehlah kata orang yang buat ni salah. Dan orang yang buat tahlil ni pula, dia boleh teruskan buat, tetapi dia tak boleh kata orang yang tak buat ni salah. Okey, kita titik kat situ dulu. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW ada bersabda, "Astaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-an yus'al." Minta ampunlah kepada saudara kamu dan mintalah agar dia ini tetap pendirian, fa innahu al-an yus'al, kerana sekarang ini dia sedang disoal. Bila kerana sekarang ini dia sedang disoal, maksudnya dia berada di dalam alam kubur. Tahlil adalah dibenarkan, bahkan digalakkan. Kerana apa? Kerana yang pertama, tahlil adalah himpunan-himpunan doa-doa, himpunan ayat Quran, himpunan zikir-zikir, himpunan salawat. Dan dalam majlis tahlil pastinya akan ada ahli keluarga yang akan datang bersama-sama. Bahkan majlis tahlil selalunya akan berbuat di rumah. Doa-doa mereka ini pasti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya di sini timbul pula satu budaya baru dalam masyarakat kita ini. Adakah tahlil ini diwajibkan? Sebenarnya tahlil ini adalah satu himpunan keluarga yang dibuat oleh ulama supaya ahli keluarga itu dapat sama-sama mendoakan si mati. Cuma sekarang ni belum lagi jenazah dikebumikan, dah ada satu kelompok keluarga ni bincang dah, malam ni tahlil kita nak buat macam mana ni? Adakah kita nak buat malam ni sebab 3 kali ni kita nak kena buat ni? Paling kurang 3 malam turut-turut. Paling bagus 7 malam, paling hebat lagi aku kita buat 40 malam. Ini benda yang tak sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita. Ingat, hukum tahlil ini pun khilafiyah. Maksudnya buat boleh, tak buat boleh. Bila kita dah buat, janganlah terikat seolah-olah ia wajib dan kena buat ikut turutan 40 hari, 100 hari, 70 hari. Ini adalah benda-benda yang diada-adakan. Kalau kita tak ready untuk buat majlis tahlil untuk hari pertama, hari kedua, tak payah buat lagi. Sebab dia pun bukannya benda wajib. Buat dulu adik-beradik, panggil tu imam seorang, ataupun kalau ada ahli keluarga yang boleh lead tahlil tu, buat adik-beradik dulu. Yang kedua, kita kena elakkan ialah jangan berbelanja besar untuk tahlil. Sekiranya ada lagi duit si mati yang tinggal, bagus guna duit dia itu untuk dijadikan sedekah pada malam tersebut untuk jamu orang lain makan. Yang ketiga, jangan sampai membebankan diri. Bila kita buat tahlil, kita buat makan, kita mesti buat makan lebih sedap daripada tahlil rumah yang hari itu. Ini perbandingan ini kena elakkan. Seterusnya, sebaik-baiknya kalau majlis tahlil dibuat, sepatutnya orang lain yang bawa makanan. Orang yang datang, adik-beradik yang datang tu buat potluck. Sebab sekarang ni rumah itu sedang berduka kerana kehilangan orang tersayang. Dia pula yang kena sediakan makan. Ubah sikit kita punya hidup ni, ubah sikit kita punya paradigma, ubah sikit cara kita berfikir untuk kita raih dia. Kita adik-beradik yang lain ini bawa makanan ni pergi duduk rumah dia, makan sama-sama, buat tahlil sama-sama. Yang tuan rumah nak buat kat masjid itu lain, tetapi kita, peranan kita sebagai saudara mara yang terlibat secara ada hubungan darah ni, beri dia kegembiraan. Kalau dia kata dia nak buat 3 kali, tak apa, 3 kali hang jangan risau, makan minum kami yang uruskan. Jadi kena ingat saudara, perkara yang berlaku dalam hidup kita ini dia ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum makruh, ada hukum harus. Maka tahlil ini tidak sunat pun, hanya harus. Bila harus, kita ada pilihan untuk buat dan tak buat. Dan bila kita buat pula, kita kena pastikan yang pertama kena ikut hukum-hukum tertentu. Bila majlis tahlil ini untuk kepada si mati, jangan campur adukkan dengan perkara-perkara yang lara. Dan bagi yang mengambil majlis tahlil, nak buat majlis tahlil, jangan pula letak harga. Tahlil ni disebabkan si mati ni ada 3 orang, kita cahlah RM30 sekepala, so malam ni kita ambil RM90. Ini orang yang menjual agama. Jangan buat macam tu. Kalau kata nak, buatlah secara sukarela. Jangan letakkan harga apa-apa. Kalau bagusnya orang yang menerima sampul daripada tuan rumah bagi balik dekat dia, sebab dia sedang berduka. Sepatutnya kita yang sedekahkan kepada dia sebab dia kehilangan seseorang. Dalam majlis tahlil itu kena pastikan ada ahli keluarga, sebab doa ahli keluarga lah yang akan sampai kepada si mati, insya-Allah. Doakan kepada orang yang tiada ataupun orang yang ada, apa yang kita doa pada dia, malaikat akan aminkan untuk kita. Tidakkah itu menggembirakan kita? Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.